Okay, Alhamdulillah. So let us start our brief meeting, okay, on the proposal writing. Okay, before that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will start to record the session. Actually, I'm quite surprised that many of you joined the meeting. Okay, 39 at present. Total number registered student is about 69. Okay, 69. Okay, it's great. It's great to see you beforehand. Okay. All right. So, my name is Nurizi binti Arba'i, and I will handle your final year project 1, degree project 1, BIC 31602, okay, in the next semester. Okay, so this session, I eager to start early the project because students can plan the project earlier, because you can always start any phase of the project, and then you can do it during this semester. For example, importantly for you to to write down your proposal, and to write the proposal actually you need to have the facts or the requirement. You are an software engineer, software engineering student, so you know what is a data collection and also the requirement engineering. You need to obtain the requirement of the project which you need to develop or involve in. So getting the information correctly is very much important, and you can do it now actually. Okay, so you can during this holiday, I'm thinking that you are not involved, you are not going to work, okay? You're not involved anything serious. You do not have any serious commitment to other tasks. So I believe that students can go and find the organization that you want to fulfill your project development. For example, you are proposing some title like development of inventory for SME. So that is the generic topic. Then you need to find one case study of the SME. For example, kilang perusahaan sos, contohnya kan. So you can investigate that company, find the requirement, who involved, sorry. Sorry, give me 2 minutes. Okay, my kids. Okay, sorry. With the interference, you can go there. Even though you cannot go there, then maybe you can get contact. Okay, you can call, SMS, and what other communication you can do to obtain the information from the company. So it is very much important. Yes, you are proposing the general title, but you need to have one case study, one example, one location, one shop, or one what organization. Okay, the real one, because it is helping you to get the correct information, the correct process flow, the forms used, okay, the current system used, the current process used in that company you select. Okay, so
this is my intention. So during this holiday, you have a free time, more free time, okay, to focus on the project. If you are doing this in the next semester, you have 4-5 subjects, okay, and that subjects requires also the focus, okay, from you. So why not you do your degree project beforehand, okay, earlier. So that is my intention. So I believe that I'm not going to force you to do this before the class start, before the lecture time starts, but that is my real intention. Okay, looking back at your previous seniors that struggling very much during the semester with various commitment tasks, assignments, and so on and so forth. But it doesn't mean that next semester you are doing nothing. Okay, this is just for you to shape out your proposal, because I'm not sure. I just received 2 proposals to be checked. Okay, one is yeah, partially complete. The other one is I think it's good enough. Maybe you looking from the example I give. Okay, I already open my author. Okay, so I already upload 5-6 samples. Okay, you can see that the samples I give to you is long enough for the proposal. It is not 2 pages proposal. It is a quite complete proposal after 5 or 6 revisions. Yes, under my supervision, I used to have about 10 to 12 revision of the proposal. Okay, during this time. Okay, I have 10 students. Okay, now they are doing already chapter 2. Okay, because they already done their proposal 2-3 weeks before. Okay, and every day, not every day, about 2 days or 3 days once, then I check their proposal. Okay, because the complete proposal will ease you to separate it into 2 chapters. Okay, one is chapter 1 and the other one is chapter 3. So that is why I asked students to have to write a complete proposal, because it gives you an easy task after that, because the chapter 1 and chapter 3 is in the proposal. So using that strategy, now at present, my student already starting their chapter 2, because chapter 1 and chapter 3 is there in their proposal. So that was my intention. Okay, it's good to have you here. Okay, thank you for submitting the title. Okay, the proposed title. I will go through after this very fast. Okay, which but I see many new topics, and it's good, and some is a common topic. So this why I will go through. Okay, all right. Why I am not suggesting you to proceed with the the common topic like sistem pendaftaran asrama, sistem penerimaan bungkusan di asrama, sistem pendaftaran pelajar tadika, so things like that. Okay, you need to prepare yourself, because degree project, okay, will help you during intern and also job seeking. Okay, this is to convince your employer to be, okay, to accept you when you are applying the job. Okay, because the degree project will give you some will show you will tell the other people that this is the skills you have. Okay, you are competent to doing this and this. Okay, especially in your domain, computer science and software engineering. So that is why I'm suggesting you
to come out with the project that is on demand, okay, recent, and can show your programming skills, and on the other hand, the writing skill as well. Okay, so you need to prepare yourself. Okay, you need to prepare yourself. All right, so go back to the presentation slide. Okay, so this is a project proposal. I hope you can see. Yes. Doktor tak share screen. Right? Missing. Okay. Okay. Sorry. Proposal. Okay, so this is the project proposal writing. All right. So now in your hand, if you have the draft, you can start to check on your own. Okay, what are you doing now with your proposal? Okay, so this is the guide that I used to teach this subject 3-4 years before. Okay, and still now, but usually I'm teaching BIT student. Okay, bachelor IT, but this time I'm with you. Bachelor of Computer Science, Software Engineering. Okay, importantly for the software engineering, for you to need the specification that you already learned, okay, during previous years, okay, during the requirement class. I'm not sure. So you have a special document the software engineering student need to fulfill. Okay, let us start the proposal with the first section is an overview of project background. Okay, so in the proposal we have usually 8 to 9 items. Okay, we start with the overview. Okay, section 1.2 is a problem statement. The third one is objective, the scope, expected result, methodology, and project planning, and finally importance, okay, significance of the project, and conclusion, reference, appendix. Okay, so this is the full content in the proposal. Okay, let us go to the first section, that is overview of project background. Okay, for the novice like you, for example, okay, I used to guide the student to at least have these four important paragraph, okay, in the section 1.1 overview. Okay, remember this one, 4 important paragraph minimum. Okay, you can go beyond that, but I need these 4 proposal. 4 paragraphs, okay, of explanation. Okay, if for the first paragraph, you need to explain the nature of the selected case study. Okay, in one paragraph, you need to explain the nature of selected case study. Okay, for example, ada siapa tak nak bagi contoh tajuk? So I can give you how to write this one. Okay, kalau tak ada, for example, tajuk yang dipilih, the proposed title is like student registration. Okay, in the school, student registration in the school, for example. Okay, so the keyword there is student registration in school. Okay, right. So in this first paragraph, you need to give the background, the definition, okay, and whatever related to the student registration in the school. So you can give partly what is registration, what is school, and what is a student. And finally, you combine it, what is a school registration for student. Okay, boleh faham tak? Contoh lain, sistem penempahan temujanji di klinik, for example. Okay, jadi explanation of this paragraph will start is what is a clinic?
Okay, klinik tu menyediakan, this is not really a definition, maybe some sentence that shows what is the case study you are conducting, what is the nature of the business of the case study you are trying to invoke. Okay, jadi yang case klinik tadi, klinik adalah satu pusat yang menyediakan rawatan sekian-sekian kepada siapa. Boleh kan tulis macam tu? Okay, jadi tadi pendaftaran pelajar di sekolah. So sekolah adalah sebuah institusi sekian untuk memasuki sekolah ataupun untuk berada dalam sekolah, pelajar perlu mendaftar. Can you see? Okay, this is such information that I need in your proposal. So explain it in one paragraph. Okay, one paragraph. Siapa individu terlibat dengan pendaftaran tersebut, for example, apa yang kenapa perlu pendaftaran, okay, so something like that. So this is what is all about in the first paragraph by explaining the nature of the case study. Okay, any question? Alright, so if no, Doctor. Okay, so I continue. Okay, now this is the domain case study is okay, domain. It's not working. Okay, sorry. So the domain of the case study, I'm using this. So for example, domain case study. Okay, it's like a school registration. Okay. Or clinic services. Lagi banyak macam-macam lah. Okay, workshop ke, jabatan pertanian ke, nursery ke, whatsoever, SME ke contoh tadi kan, itu adalah domain your domain case study. Okay, so now, okay, for the purpose of collecting the information, okay, you need the one example, okay, one real case study. Jadi buat school registration kan. Okay, now to go to the next paragraph, okay, you can mention that in this project proposal, okay, the case study is conducted in Sekolah Kebangsaan ABC, real school. So you need to pick up one school, you need to pick up one clinic, you need to pick up one shop, you need to pick up one organisation. Okay? Jadinya boleh diperhatikanlah dekat situ macam mana kita pilih. Kita ada tajuk besar tadi, school registration sahaja, student school registration, itu adalah tajuk yang besar, okay, domain yang besar. Dan sekarang kita pergi kepada spesifik. Okay, sebab banyak sekolah, banyak klinik dan sebagainya. Tapi untuk kajian ni awak hanya fokuskan proses pendaftaran tersebut di sekolah ABC sahaja, di klinik ABC sahaja. Okay, jadi ini tujuannya to niche down the project, okay, and your explanation. Okay, so again in the next paragraph, in the second paragraph, explain the existing process happen, okay, in that selected case study. Okay, again, so I start with, for example, the sentence like in this project, okay, investigation has been made in the ABC school, Sekolah Kebangsaan ABC, for example. Okay, then dari situ tadi awak dah buat kajian dekat sekolah ABC, macam mana proses pendaftaran dilaksanakan. Mungkin sama tapi ada stepnya mungkin berbeza daripada satu sekolah kepada sekolah. Secara umumnya sama, borangnya mungkin sama. Ini untuk kes sekolah borangnya mungkin sama tapi mungkin dia punya proses step by step itu ada sedikit berbeza. So you need to list down, you need to get all the documents, okay? You need to get the who person in charge in that registration and so on. Kalau di klinik pula, ni mungkin banyaklah dia punya perbezaannya daripada satu klinik kepada klinik yang lain. Di apa lagi, di syarikat-syarikat lain, di kedai-kedai yang lain. So that's why you need to explain the existing process used in that selected
case study organization. Okay, boleh faham tu ya? Okay, existing process maksudnya ataupun kadang-kadang disebut existing system, bukan sistem apa tahu, sebab proses itu, proses pendaftaran, proses penyemakan, proses pemilihan for example, proses penempahan, proses apa sebagainya, itu adalah satu sistem sebenarnya. Cuma sistem tu sama ada dia berkomputer ataupun tak berkomputer. Okay, jadi kita nak kan awak dapatkan daripada kajian company ataupun organisasi yang dipilih tu melaksanakan proses pendaftaran tersebut, contoh ni contoh, dengan bagaimana. So awak kena tulis. Jadi untuk sekarang ni contoh kalau pelajar saya ada yang company yang fully manual, masih tulis di papan kenyataan, papan putih. Contohnya ada smallholder kilang kelapa sawit, contohnya kilang tu kecil je lah, kilang pengumpulan kan ada kat kampung-kampung tu kan, ada kilang-kilang kecil-kecil, not kilang, dia macam pusat pengumpulan kelapa sawit. Dia masih menggunakan kaedah yang sangat manual, iaitu bila terima panggilan suruh ambil kelapa sawit di kebun, okey, so dia akan catat siapa nama pemanggil, lokasi di mana semua-semua di papan kenyataan untuk hari tersebut. Jadi itulah adalah pelajar buat, kita akan proposalnya adalah untuk menggantikan proses manual tersebut kepada sistem, dalam bentuk sistem. Jadinya yang perlu diceritakan di paragraf kedua ini adalah proses semasa. Sama ada fully, sekarang sudah menggunakan full automated system ataupun partial, semi manual, ada juga di spreadsheet dan sebagainya. Dan yang ketiga masih semuanya manual, menggunakan borang ataupun catatan-catatan. Okay, sahaja. Okay, so that is the second paragraph. Then selepas tu cerita hanya proses saja, existing process. Di perenggan ketiga seterusnya you need to explain what are the problems encounter from the existing process. Tadi kan kita dah cerita proses pendaftaran ni, guna borang, catatan dan sebagainya. Jadi perenggan ketiga awak kena cerita secara umum saja. Secara umum, okay, apa masalahnya? Didapati bahawa berlaku satu pertilihan data, berlaku satu masalah pengumpulan data, iaitu penggunaan fail fizikal yang banyak, contohnya ruang simpanan yang semakin ni biasanya kat klinik lah, kalau awak tengok file-file kan, dia punya rak tu kadang dah penuh dah, lepas tu dia punya file kad klinik appointment tu dah macam apa, dah rupa dia sebab dah lama tapi masih disimpan. Okey, itulah maksudnya. Terangkan secara umum saja dekat sini perenggan ketiga, masalah akibat daripada masih menggunakan proses sedia ada sekarang. Okay, so that is the number 3, paragraph number 3. And then finally, in the last paragraph, explain the solution. Barulah datangnya, maka dengan ini dicadangkan di dalam projek ini satu sistem laman web yang boleh melaksanakan proses pendaftaran pelajar secara dalam talian. Sistem ini mengandungi fungsi bla 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 bla. Sistem ini baik kerana bla 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 bla. Satu perenggan je. Okay. So now dengan mendengar ni penerangan ringkas ni, saya harap awak dapat nampak pengkaitan 4 perenggan yang saya cuba sampaikan tadi. Perenggan pertama, cerita dulu latar belakang. Sebab kenapa nak kena cerita latar belakang? Sebab kita nak bagi tahu pada pembaca, okay, sebab ni semua akan menghasilkan bacaan, menghasilkan teks. Okay? Kita nak pembaca mengetahui, sebenarnya sistem pendaftaran ni macam ni. Kalau dekat sekolah ni, ini kepentingan dia. Kenapa nak kena mendaftar dan sebagainya. Jadi awak memberi penerangan bahawa inilah latar belakang keseluruhan projek. Bila saya cakap projek tu besar, bukan sistem awak tu saja, tapi dia punya sekeliling dia, dia punya environment dia. Kemudian selepas cerita dia punya background, maka awak cerita pula sekarang ni proses pendaftaran begini.
Okey, dah cerita satu paragraf. Kemudian lepas cerita tu, tetapi akibat menggunakan, masih menggunakan kaedah tersebut, berlaku masalah sekian, sekian, sekian. Okey, dan akhirnya, okey, untuk mengatasi masalah tersebut, maka satu sistem laman web bla 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 telah dicadangkan di dalam projek ini. Okay, so can you see the connection? Okay, so bukan tiba-tiba dalam proposal tiba-tiba je terus cakap projek ini adalah untuk bla 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 bla. Maksud tak tahu apa. Habis satu perenggan tu saja. So tak cukup. Tak nampak pengkaitan dia. Pembaca tak tahu tiba-tiba je kenapa cerita tiba-tiba terus projek ni macam tak ada mukadimah lah, tak ada introductory, tidak ada apa-apa macam sebenarnya nak buat apa sebenarnya, tiba-tiba saja. Lagi satu, kalau awak tiba-tiba tulis projek lama web ini dibangunkan untuk sekian-sekian, pembaca tak dapat tangkap kenapa projek tersebut dibangunkan. Kalau begini tadi, kita dapat lihat, oh sekarang proses masa ni macam ni. Tapi jadi masalah pula. Maka macam mana ya nak selesaikan? Gunakan awak punya propose project. Sebab ada item sekian-sekian. Okay, so this for me to evaluate the proposal, this is a very important and critical section 1. Okay, sebab dia akan memberi penerangan tentang macam mana projek tu dia punya flow. Kenapa nak buat projek tu? Kita akan nampak daripada sini. Okay. Jelas ya, saya harap. So mana-mana yang setelah ataupun sedang menulis boleh cuba perbaiki penceritaan tersebut. In need times, okay, writing needs skill also like programming. So you need to write and try to read what is written. Okay, baca semula apa yang telah awak tulis. Awak faham tak? Kalau awak faham tu betul lah tu. Kalau awak sendiri pun tak faham, maksudnya tak faham lah orang lain yang membaca. Okay, jadi kena ulang, baiki dan sebagainya. Itu kaedah membantu meningkatkan penulisan. Tak kisahlah bahasa apa pun sekalipun. Okay. So now I move to the next section, which is a problem statement. Saya cakap 1 jam tapi nampaknya dah habis dah setengah jam. Okay. Then second, tadi ingat tak? Problem ni saya minta awak cerita tentang generate saja problem sebab you have a specific section to explain the problem. In the problem statement, please explain 3 issues. Issues is a problem. Okay. From observation in school ABC for school kindergarten school registration, for example, 3 issues has been observed, for example. Okay, issue number 1 is, tadi apa contohnya? Berlaku masalah pertindihan data. Kesannya apa? Ini tadi masalahnya berlaku pertindihan data atau sebagainya. Kesannya apa? Nyatakan. Kesannya adalah memerlukan ruang yang besar dan ruang ini memerlukan kos dan penyelenggaraan. Jadi ini perlu diperbaiki. So that is implication. Isu yang kedua, data sukar dicari, carian. Kan? Implikasinya apa? Okay? Implikasinya adalah perlu diselesaikan masalah carian ni sebab jika file fizikal carian susah. Kena tengok satu demi satu dan mungkin juga tertinggal. Betul? Sebab dia hanya menggunakan mata dan juga expert punya ni lah untuk buat carian. Kesannya apa? Akan berlaku kesilapan data, maksudnya mungkin kalau kita nak buat statistik sebagainya ada data yang tak dikira dan sebagainya lah. Ini kesannya. Sebab tu kita kena baiki. Okay, dan isu yang ketiga, seterusnya contohnya nak hasilkan report secara automatik pun susah. Kesannya bila diperlukan laporan tersebut oleh pihak management, maka dia tidak dapat dijana dengan kadar yang cepat. Okey, jadi tu sebab tu maka dengan itu solution tadi, maka dengan itu satu laman web diperlukan untuk sekian-sekian untuk menyelesaikan masalah yang so 3 issues means 3 paragraph, independent paragraph. Okay. So yang mana isu 3 ni tadi menggambarkan keseluruhan yang ini.
Okay, so that is a problem statement. Okay. Right. Now we go to the next. This is objective. Ini paling senang lah. Okay, objective mesti measurable. Boleh diukur. Jadi untuk projek PSN ni paling mudah sekali awak ikut je lah ni. Ya. To design a web-based system for XSS. Okay, ni kena tambah ni ya. Using structured or object oriented. Using structured, pilih salah satu, or object oriented approach. So ini untuk yang pertama ni lah, objektif pertama. Jadi objektif ada 3. The first one is to design, the second one is to develop certain system, and the third one is to test the developed system. Okay. Yang ini. So this you need to select one. Design, ada 2 approach untuk design. Kalau structured menghasilkan apa? DFD, ERD. Okay. Kalau object oriented, documentation you akan menghasilkan apa? UML. Itulah pentingnya nak bagi tahu design akan dilaksanakan dengan metod yang mana satu. Seterusnya adalah project scope. Okay. Explain the selected case study, the domain, a technique to solve, app, system or user and the system module. Kat sini awak boleh terangkan dengan ringkaslah, maksudnya ulang balik projek ini dilakukan di sekolah ABC. Ni kalau ada teknik lah. Ini yang mana yang ada buat research ke ataupun yang gunakan special teknik, contohnya IoT ke apa, boleh nyatakan dekat sini. Lepas tu siapa expected user, senaraikan, dan senaraikan sahaja sistem modul. Senaraikan sahaja. Kalau dalam example tu awak nampak ada table, tak perlu buat pun tak apa, senaraikan sahaja. Yang table tu nanti akan dibuat di chapter 4. Okay. So list this important items in the scope. Maksudnya projek awak ni hanya terlibat dengan item-item yang ini sahaja. Okay. So next is expected result. Selalu saya lihat pelajar terbalik expected result dengan significance. Expected result dia tulis sebagai significant. Bukan. Expected result adalah apa yang akan dihasilkan at the end of the project. What will produce? It must be a system, right? Ataupun apps, ataupun satu kajian. Okay, ada tak yang buat research? Sebab PSM fakulti ada 2 mode. Pertama project based, second adalah research based. Project based involve a system or apps analysis. Dibenarkan untuk 2 yang ni. Okay. And what the system or the proposed solution can do. Ini nyatakanlah apa fungsi-fungsi dia. Okay, ini untuk yang by research lah, what kind of analysis is expected from the research study. So this is an expected result. Apa yang akan dihasilkan. Okay. Manakala yang signifikan nanti barulah cerita kelebihan. Ayat-ayat kelebihan ni senang je nak detect kan. Sistem ini membantu, sistem ini memudahkan, sistem ini melancarkan. Itu dah nampaklah importance. Tapi jangan terbalik dengan expected result. Okay. Next is methodology. Select one suitable model. Please avoid waterfall lah ya. Paling kurang pun prototyping. Ataupun SE sudah ramai yang pilih agile, scrum dan sebagainya. Cuma be realistic lah, kadang-kadang yang agile, scrum tu untuk projek yang complicated, untuk projek yang kompleksitinya tinggi. Jadi mungkin ada fasa-fasa yang awak tak sempat pun nak buat. Cycling dia pun macam tak sempat nak buat. So ambil yang mana dapat dilaksanakan sahajalah. Contohnya maintenance. Maintenance kebanyakan sudah tak akan sempat pun buat. Tapi ada dinyatakan dalam metodologi. Jadi bila dinyatakan tu macam tak tercapai sebenarnya. Jadi you boleh je tambah statement di bawah bahawa fasa maintenance tidak dilakukan kerana macam beyond of the time frame lah of the project. Tak mungkin sempat lah sebab seminar 2 pun kadang pelajar tak siap pun lagi dia punya prototype. Jadi macam mana nak pergi sampai installation and also maintenance.
Then itu metodologi, penting pilih satu, and then dalam metodologi ada step kan, ada phase kan, phase 1, phase 2, phase 3. Awak boleh salin daripada buku. Phase 1 tu apa, kena buat apa. Okay, phase 1 planning for example, kena buat sekian kan. Okay, itu daripada buku, nota. Okay, dah bagus dah tu. Tapi tambahkan dengan apa yang awak sendiri akan buat, okay, untuk fasa tersebut di dalam projek ini. Contohnya dekat situ ada fasa analisis. Apa awak nak buat dalam fasa analisis? Dalam planning tu ada requirement collection, requirement apa benda kan kat situ. Apa yang awak buat? Macam mana awak nak collect information? Awak guna teknik apa? Questionnaire, observation, apa yang awak nak buat? Document checking, kena nyatakan di situ. Dan apa dokumennya? Kalau buat questionnaire, apa soalannya? So attach in the appendix and so on. Banyak kan? Kena prepare. Nampak buat proposal bukan setakat menulis tapi perlukan bukti. Sebab tu proposal awak akan go beyond 10 pages. Okay. And finally, okay, project planning. Yang ini guna Gantt chart, print elok-elok, time frame-nya gunakan yearly. Project planning is 1 year. Daripada tarikhnya, daripada bulan, boleh start daripada sekarang ni lah, September, sampai habis tempoh PSM depan dan bulan Jun. Macam itulah, about 1 year. So you can plan your project based on the methodology phases. Okay, that is project planning. Finally, significant. So explain the benefit, tadi saya dah tunjuk. And then summarize and reference. Okay, reference ambil daripada journal, book or proceeding papers sebaiknya. Okay, and all reference must be cited in the text. Ni tadi saya tak cerita lah. Tadi awak menerangkan tentang latar belakang sebagainya, mesti awak ambil, ada potensi awak ambil daripada internet. Sana sini kan resources dia, awak tak tulis sendiri pun. Jadi hati-hati dengan tu, so kena buat citation. Okay, later on saya akan tunjuklah yang ini. Tapi tadi importantly, my main intention today is to explain you the content, okay, but not going yet to the formatting, to the reference very seriously. So I just want to give you a brief what kind and what how you need to flow out your explanation in the proposal writing. Okay, reference and appendix. So here are some example of the previous proposal. Macam ni dia cerita kategori penilaian. Pelajar ni nak mencadangkan proses penilaian pensyarah macam SPARK lah, ala-ala SPARK tu, and then dia beri penerangan. Tapi dari this is my comment. So this is my comment. Pelajar ini menerangkan nature of selected case study. Tetapi existing proses tidak diceritakan. Okay, maksudnya di mana dia buat kajian ni. Contohnya di college A, okay, tapi tidak dinyatakan apakah proses di college A tersebut, penilaian pensyarah tersebut dilakukan. Tak ada. Kemudian masalahnya pun tak ada. Tapi tiba-tiba ni sistem ini dibina bertujuan menghasilkan sistem penilaian. Daripada sini jump in terus ni. Jadi macam kenapa pula kan? Flow dia tak cantik. Jadi saya minta dia tambah 2 item ni lagi di tengah-tengah paragraf ni. Saya rasa memang ada 2 perenggan je pun dia buat di dalam proposal ni. Okay, yang ini pun sama. Tak ada existing proses dan tiada ni. Dia cuma cerita tentang nilam projek ni dan seterusnya terus cerita tentang apa projek yang nak dibuat. Apa solution yang nak dilaksanakan. Okay. Yang ini saya rasa baik. Awak lihat pelajar ni sebenarnya dia nak buat satu sistem mengendalikan maklumat kurikulum pelajar di sekolah menengah ke rendah, tak ingat ni dah lama juga 2-3 tahun lepas. Okey, jadi nampak tak? Dia cerita dulu kat sini apa latar belakangnya. Okey, kurikulum, tajuk dia adalah sistem maklumat, satu sistem maklumat satu sistem pengurusan maklumat kurikulum sekolah ABC.
Okay. Jadi dia cerita dulu co-curriculum ni adalah apa. Ini citation. Aktiviti curriculum dapat menyediakan peluang, contoh dijalankan ni beri kebaikan apa. Okay, di situlah ni sebagainya. Cuma dia lacking of citation lah. Okay, ini dia gunakan dua perenggan untuk terangkan latar belakang. Kemudian seterusnya pengurusan KOKO di sekolah adalah di bawah pengurusan penguasaan GPK. Sekian. Maklumat direkodkan secara manual menggunakan borang. Jadi dia sedang buat apa ni? Maksudnya pelajar ini sedang menceritakan existing process at the school where the investigation is conducted. Okay. Tambahan pula proses mendapat maklumat yang lengkap menjadi masalah. Then this is the problem. Finally, maka satu sistem penilaian ni dilakukan, akan dibangunkan. Okay. So it completes the structure. Cuma the length of the paragraph you can be expandable. Okay. Yang penting flow tu nampak. Okay. Flow tu dapat ditunjukkan dengan betul. So this is the introduction. Okay. Next. Ini contoh penyataan masalah. Okay. Ini contohnya terdapat beberapa masalah yang dikesan daripada sekian-sekian. Ada cerita dah. Ni 1, ni 2, ni 3 dah silap saya. Okey. Ya. Masalah kaedah manual, semua data perlu di-type semula. Memasukkan ni makan masa yang panjang. This is masalah. Ini kerana pelajar maklumat perlu dimasukkan satu persatu. Okey. Cuma yang tak ada kat sini kesan. Apa masalahnya di sini? Kalau masukkan data satu-satu, dia lambat, okey. Kemudian akan mudah berlaku kesilapan. Okey. Ini. Yalah. Okey, pengurusan markah. Ni kesan dia. Kesan tak tempat. Okey. Dan seterusnya. Ni penutup dia. Okay, untuk mengatasinya dicadangkan satu sistem pentadbiran sekian-sekian secara berkomputer, okay, dibangunkan dengan tujuan untuk menguruskan maklumat kurikulum tersebut dengan lebih baik. Okay, nampak tak dia pernyataan masalah tu, dia nyatakan apa masalahnya, ada 1, 2, 3, kemudian ada implikasinya sekiranya tidak diselesaikan dan cara nak selesaikan adalah yang ini. So cantik awak punya penerangan penyataan masalah. Sebab kalau awak cerita saja masalah ni contohnya berlaku pertindihan data. Habis kat situ saja. File akan digunakan, contohnya kemasukan data akan di-type satu persatu oleh kerani. Kemudian ayat tu berhenti kat situ. Jadi apa masalahnya? Ada orang tak kisah pun nak key in satu demi satu, tak jadi masalah pun. Sehingga awak memberitahu apa kesan kalau terus buat macam tu. Barulah itu jadi masalah. Sebab tu saya nyatakan tadi beritahu masalah dan apa kesannya kalau terhadap company tersebut jika tidak diperbaiki kaedah tersebut. Barulah dia jadi masalah. Okey. Yang ini pelajar ni menyatakan masalah tapi dia cerita tentang sistem yang dia nak bangunkan, membantu, memudahkan sekian. Okey, masalahnya terlalu sedikit. Di sini masalah yang berlaku ialah para pelanggan mengalami masalah pemilihan aksesori. Apa maksud dia? Kan? Tiba-tiba masalah pilih aksesori. Sebab apa jadi masalah untuk pilih aksesori? Dia kena jawablah soalan ni. Okey. Kemudian ni penggunaan saya. Dilarang sama sekali menggunakan pronoun. Saya, awak, mereka, macam itulah. I, okay, in this project I select blah blah blah. No, cannot write such that sentence. Okay, so you need to use an active sentence. Okay, remove all the pronoun. Okay, ni contohlah. Ni objektif. Agak kecil lah, so you can ni lah. Dia tengok ni pelajar ni buat objektif macam ni pula. Ini adalah significant, so salah semua ni significant. Jadi saya ubahkan, ni satu saja, sorry. Mereka bentuk sistem pengurusan maklumat
menggunakan pendekatan berstruktur. Membangunkan sistem apa secara dalam talian. Menguji sistem yang dibangunkan. Okey. Ni lain example. Okey. Ni satu saja, sorry. Objektif tak boleh ada dua dalam satu objektif. Mereka bentuk sistem menggunakan pendekatan berstruktur ataupun object oriented tadi. Sama. Okey. Kemudian yang ini format lah lebih kurang. Kalau awak guna raja, awak kena raja, bawahnya kena letak caption. So raja 1 titik tindih. Okey, metodologi prototype. Ni kenapa ada menunjukkan pula? Pasal nanti dekat teksnya kena buat lagi ayat. Sekejap. Okey, barulah ada ayat. Dekat sini. Raja 1.0 menunjukkan apa benda. Bukannya dekat caption ni letak ayat begini. Okey. Raja 1, tengok nah. Ni pelajar ni buat macam ni semua. Teruklah nak kena betulkan ni ya. Okay. So find the problem. Example Kalau ini saya tegur tadilah. Pelajar ni menggunakan saya. Tak boleh Tak boleh. Jadi nak betulkan ayat ni, saya juga mengkaji sama ada perkakasan berisian cadangkan untuk membangun sistem bersesuaian. Jadi terus saja. Okey, kajian dilakukan. Okey, untuk melihat bagaimana perkakasan berisian yang dicadangkan ni sesuai untuk membangunkan sekian-sekian. So kena guna ayat yang aktif. Okey. Ni pelajar ni habislah ni, semua dia guna ayat macam ni. No. Cannot. So you need to re-sentence back the explanation lah, the description. Okay. And what about you? Inilah. Okay. So punya macam mana sekarang? So ada masa nak tunjuk saya dulu boleh submit to email ataupun dekat author. Nanti kejap lagi saya buka author untuk submission ni. Boleh hantar S2 sebab dia boleh hantar berulang kali. S2 tak ada masalah. Senang nak check punya juga. Okay. Boleh baiki. Mana yang belum ada kajian, kes, kena cari, okay, kena dapatkanlah. Saya faham minggu ketiga akan ada berlaku title vetting. Awak pun tak pasti tajuk ni akan diterima ataupun tidak. Tapi sekurang-kurangnya kalau awak dah buat dengan baik, takkanlah tajuk tersebut tak diterima. At least diterima dengan bersyarat, dengan menambahkan 1-2 modul fungsi dan sebagainya. Okay. Alright. Sekejap saya nak tunjuk. Okay. Nampak tak skrin ni? Nampak doktor. Okay, so kat sini saya nampak contohlah pelajar satu saya tak dapat go through semua Saya rasa dah ramai juga hantarnya, ada 61 yang hantar. Nampak tajuknya menarik-menarik juga, White Flag Tracker Application. Ini berkaitan dengan masalah COVID sekarang ni. Nampaklah ada signifikan je lah. Food expiry pun nampak bagus. E-learning, ni pelajar ni okey. E-learning pun ada banyak. So macam mana you define je lah. You punya ni berapa interaktif saja kena define. Food delivery ni pun dah common. Okay. Sistem recommend film. Boleh lah. Ni face mask detection ni macam mana saya tak pasti. Face mask detection. Maksudnya kalau orang lalu tahu tak dia pakai face mask ke macam mana yang ni Kalau number plate ni ni dah biasa tapi bagus juga. Ni dah ada algoritma yang sedia ada, so you boleh try. Cuma nak kena coding lah ni MATLAB ke ataupun Python yang ni untuk buat sistem. Cumanya kena ada interface yang sesuai lah.
Okay, kena wujudkan dashboard ke interface ke, kemudian baru masukkan dia punya algoritma untuk detection tersebut. Ini pun mungkin jugalah. Saya bayangkan macam itulah, saya tak pasti apa yang nak dibuat untuk face mask detection ni. Okay. Next, pengurusan tempahan kedai jahit ni sangat common kalau boleh carilah tajuk lain yang catchy sikit lah. Okay. Pengurusan ibu bapa jemput pelajar. Ni bagus. Bagus cumanya ini tajuknya ni kalau dapat di rephrase lah supaya nampak lagi catchy dia punya tajuk. Tapi ni bagus juga ni apps ni. Mungkin juga tujuannya ni nak bagi reminder kot untuk ibu bapa jemput anak ke macam mana, ataupun saya agak lah bagi kasut atas talian bolehlah, tapi itulah kurang sikit lah. Sistem pengurusan sekolah ni sangat besar. Pengurusan sekolah ni pengurusan apa? So you need to narrow down your system yang tentang apa? Pengurusan apa? Pengurusan panitia, pengurusan buku teks, pengurusan sukan, pengurusan mana satu? Tak boleh ambil semua, nanti besar sangat pada saya lah. Okay. Sama juga dengan pengurusan kafe ni. Bila pengurusan kafe nak kena ada HR dia, inventory dia, dia punya selling buying system dia, banyak dalam ni tak ternikut. Pengurusan perpustakaan, ni sama je konsep dia. Okay. Sistem pengurusan bungkusan di Kuala Cileman ni kalau boleh tukar case study lah. Okay. Tempat peranginan yang macam mana, apa yang nak diuruskan, nampak macam agak besar yang inilah. Sistem peperiksaan atas talian ni boleh buat tak? Kadang-kadang kan bila awak, bukan kadang-kadang lah, saya sebenarnya suka student to be realistic. Okay, constraint dia pertama, saya sebagai anggaplah SV minta awak cari tajuk yang nampak gah lah, wow sedikit. Tapi kena realistik juga dengan your programming skill. Boleh buat tak? Memang kadang-kadang SB minta tajuk yang gah, wow. Tapi you kena tanya diri you. You punya programming okey tak? Boleh accommodate yang ni. Kalau tak boleh, buat sistem biasa pun tak apa. Tapi kena jadikan sistem tu wow. Kena kreatif untuk jadikan sistem itu lebih menarik. Walaupun sistem yang simple. Contohnya sistem tu tadi tu, penempahan kasut contohnya. Sistem pengurusan ibu bapa jemput pelajar pulang sekolah. Sistem tu macam nampak biasa-biasa saja So lagi pula tajuk dia dibuat macam tu. Okey, tapi kalau dia boleh kreatif, dalam tu ada banyak, dia pasal nak jemput anak sekolah je, tapi dalam tu ada banyak boleh trigger itu, boleh notify contohnya dalam tu reminder pada ibu bapa. Lepas tu katalah ibu bapa pula tak boleh. Bila tak boleh, dia boleh dalam sistem tu dia boleh invoke waris lain untuk tolong ambil. Waris tu pula tak boleh. So dia boleh macam buat benda lain pula. Okey, cikgu kena hold dulu budak tu. Contohnya macam tu sekali sistem tu. Tapi tajuk tadi simple kan? Cuma awak kena kreatif. Sebab itu je yang awak reti contohnya. Awak tak reti nak buat recognition contohnya. Jadinya itu je awak boleh buat. Jadi tak apalah, tapi kena macam mana saya cakap, kena all out lah sebenarnya. Kalau pun tak pandai programming, tapi ada satu programming yang awak kena fokus dan cuba fikir apa alternatif nak bagi nampak sistem tu wow, hanya dengan skill yang limited yang awak ada. Itu kadang-kadang kena belajar jugalah dan diberi tunjuk ajar oleh SV. Okay, car parking ni pun dah banyak, tapi dulu macam tak berapa nak jadi sangat. So bolehlah kot ulang balik. Okay, staff management system ni pun dah common. Cuma itulah macam saya cakap tadi, walaupun common tapi awak mungkin boleh beritahu apa yang penambahbaikan yang awak boleh masukkan dalam sistem yang dah biasa tu. Tuition center pun dah boleh, event center ya, good. Maklumat, franchise management. Ni siapa ni? Propose 1 saja. Bahaya jugalah propose 1 sebab kalau tajuk ni rejected, awak tak ada backup. Tolong dapatkan. Ini tajuknya agak besar. So the topic is broad, very generic. So kena specify lah
So you need to explain more what do you mean by this title. Division inventory good, student initiation time, time management system. Ni apps ni mungkin, e-recipes, deep learning good. Ni but this one I think research based. Okay, it's good. Yeah, Dr. Salama is also good in the research. Plant easy, ini apa ni? Party system, no leftover. Ni tak pasti, tajuknya terlalu catchy sampai tak nampak apa benda dia nak buat dekat situ. Tu kena, at least ini mungkin awak nak menamakan sistem awak Plan Easy tapi ada tajuk penuh dia lah, contohnya macam yang ni. Plan Easy contohnya DIY your planting for example lah kan. Barbershop ni pun dah biasa juga. Ini sama nampak ni. Okay. Cuma tak pasti apa perbezaannya. So elakkan jangan ambil tajuk kawan. Okay. Smart health prediction, good. Ni pun okay. This okay. Ni pun research based. Okay, good. Futsal, ini pun dah common, cuma textbook ni in school, online quiz system. Futsal ni dah common sangat kalau boleh cari tempat lain lah. Okay. Pusat memancing ke, apa ke lagi kan. Pusat riadah lain ke, hiking punya ni ke. Sistem penempatan ni, pad ni memang selalu juga ada. Yang ni bagus, perkhidmatan pembersihan rumah ni. Maksudnya awak boleh buat kat satu company tu ada beberapa pekerja dia yang buat perkhidmatan pembersihan. Jadi ada satu sistem untuk company ni uruskan perkhidmatan ni. Kemudian untuk common user boleh buat application melalui sistem tersebut. Jadi dia tahulah task dia untuk hari ni untuk siapa, kemudian rumah ni siapa nak assign dekat worker yang mana. So this is good I think. You need to kalau saya ni jadi first priority lah berbanding PAD ni. PAD ni dah tiap-tiap semester ada. Atas sistem pesanan makanan dalam talian pesanan makanan ni pun dah common juga. Kalau yang ni bagus. Ni kalau saya ni jadi yang pertama. Pengurusan kesihatan. Cuma define lah pengurusan kesihatan siapa. Mungkin warga tua yang di mana follow up dia lebih kerap berbanding yang normal adult lah. Okay. Data driven. Okay. Ni boleh lah. Catering, sensor, this good. Sweet home booking ni apa? Tahu kat tour guide. Automated smart. Satu lagi nak ingatkan, projek ni kalau boleh ada case study dan kena ada dia punya owner dia. Siapa administrator dia? Kalau awak buat apps yang untuk single user, boleh tapi macam biasanya kita nak kena ada dua versi lah. Satu untuk administrator dia siapa, kemudian ada common user dia siapa, tu lebih baik lah. Okay. Contohnya nak buat automatic cat feeding contohnya. Sistem tu macam single, okay, stand alone, hanya kalau kita pasang kat rumah orang tu saja, tapi datanya tu habis kat rumah tu saja. Jadi bila secara sistemnya kita tak nampak, kita tak boleh capture data tersebut. Jadi kalau boleh dapatkan, dan ada juga yang ini final year project online management, boleh lah, boleh. E-commerce website. Ni okay, fokus. Tapi kalau boleh yang macam ni kan, saya rasa terlalu kecil, lebih baik buat sistem inventory dan juga tempahan lah dalam talian. So nampak besar sikit. Okay. Attendance. Quiz ni nampak duplicate banyak duplicate quiz, library management saya dah nampak 2-3 ni, online quiz. So dah tahu macam ni tak, kena fikir tajuk lain lah. Aquatic care.
Barbershop pun tadi nampak macam dah ada. Utilization library sederhana ni tak ada. Online learning management pun macam dah ada beberapa. Okay. Bus management, okay. Library management nampak dah berulang walaupun dekat lokasi lain tapi dia tetap library management. Expert ni this is good. Cuma yang ini ni kalau boleh inilah ada bukan single user macam saya cakap tadi. Payroll system, cuci kereta, okay, storage. Ini macam mana awak nak buat ni? Clinic management system. Ni pun dah selalu sangat. Klinik, hair salon, tak apa-apa ni kan. Ni pun dah selalu sangat. Carilah yang lebih ni sikit. Sistem pembelajaran Ma'had. Okay. Sistem pembelajaran. Apa ni? Sistem pembelajaran. Tak jelas. Sistem pengurusan masjid, ni pun bagus, cuma boleh narrow down lah sistem pengurusan apa. Crowdfund, wedding gift system. Okay, real estate searching application ni bagus. Aquaponic e-commerce, good. Road damage. Okay, so generally semuanya nampak bagus dan boleh dibuat. Cumanya macam tadi tu lah clinic management system, library management system, quiz, okay, quiz online quiz, e-learning semua tu kena fikir balik lah. Kena cari yang lagi ataupun awak boleh redefine semula sistem-sistem lama ni menjadi lebih baru tadi. Okay? Sistem tempahan cuci kereta semua tu kan. Janganlah cuci kereta je, mungkin awak boleh expand lagi tentang benda-benda lain. Servis sekali ke, simple service ke dan sebagainya. Okay, so I think longer than 1 hour. Now 11:10. Alright, so any question? Hello? Any question? Betul, kalau saya nak tanya boleh? Boleh. Kalau macam buat management system kan existing proses dia ada banyak. So kena terangkan setiap proses ni lah. Ya. Awak nak buat tentang apa? Saya buat pasal technician department. Management. Technician? Ha. Di kilang? Di kilang. Technician department. How large? How large? Macam bila awak, itulah saya tak pasti awak dah kaji ke belum. Technician itu ada melibatkan banyak department ke macam mana? Kalau awak nampak tu macam banyak sangat, awak boleh narrow down. Contohnya technician untuk machinery saja. Ataupun technician untuk apa benda lah, saya pun tak tahu kan. Macam tu saja. So sebab tu awak kena kaji dulu. Dapatkan ni dulu. Boleh? Boleh Dato', terima kasih Dato'. Sama. Sebab kadang-kadang kalau terlalu besar tapi dia replicate saja, tak payah, awak kecilkan saja. Khususkan. Jadi daripada pengkhususan tu lebih baiklah fungsi-fungsi yang awak sediakan. Dia kadang pelajar buat satu sistem yang besar, contohnya sistem pengurusan library tadi kan contohnya. Tapi bila kita tengok hujung semester, apa yang awak hasilkan adalah hanya setakat inputkan data buku, display gitu saja. Jadi tapi tajuk tadi sistem pengurusan library. Jadi awak tak memenuhi semua tu. Jadi lebih baik awak buat sistem pangkalan data library. Sistem pangkalan data buku saja. Nampak tak dia punya tu? Awak kena pandai check and balance juga lah tajuk dan juga konten. Sebab awak je yang tahu buat benda, awak yang kaji, awak yang tahu benda tu apa. And then you discuss dengan supervisor. Okay. Apa-apa komen yang saya beri tadi tu adalah guide tapi kalau supervisor memang minta teruskan sekian, you kena ikut cakap supervisor lah. Saya cuma memberi garis panduan mana yang lebih baik dan sebaik-baiknya lah, gitu saja. Okay. Any more question? Ya ke?
Tak payah resubmit, tapi awak sendiri tukarlah. Siap-siap dah. Siap-siap sendirilah. Kan? Sebab awak dah nampak dah, sama tajuk dengan dia. Awak pun kalau kenal dia boleh bincang. Kalau tak kenal, tak tahu, lebih baik awak buat tindakan sendirilah dengan sediakan backup plan yang lain. Ini tajuk kedua ketiga tu biasanya. Okey, untuk title defense minggu ketiga awak akan diberi masa 5 hingga 10 minit untuk explain dengan cepat. Awak nak awak propose tajuk apa? Awak akan cakap tajuk ni begini-begini, objektifnya macam ni, sistem ni nak buat begini-begini. Lepas tu reject sebab similar for example, ataupun langsung tak diterima panel kerana reason yang begini. So awak terus cakap tajuk yang kedua. Itu tujuannya buat tajuk kedua dan juga ketiga. Jangan tunggu okeylah minggu depan baru saya fikir. Bila awak cakap minggu depan baru awak nak cari, minggu depan tu dah minggu keempat. Sedangkan minggu keempat sepatutnya chapter 1 dah siap. Tapi awak masih lagi di proposal. Jika itu berlaku lah. Tu yang awak akan delay sampai sudah, awak akan drag. Okay. Saya rumuskan chapter 1 sebab awak baru nak start up, mungkin lambat sikit chapter 1 sebab awak nak menulis, nak menerangkan tu pun susah. Chapter 3 senang sebab metodologi dah ada guide-nya, awak tinggal masukkan sedikit sahaja. Chapter 2 pun perlu masa. Chapter 4 lagi banyak masa. Sedangkan awak, saya dah tuliskan dekat WhatsApp, cuma ada 2 minggu je untuk buat 4 chapter tersebut. Chapter 4 banyak kerja nak dibuat, designing, apa susu semua tu. Jadinya sebab itulah kalau boleh awak kena firm, kena establish proposal now. Dengan harapan tajuk tersebut diterima. Sekurang-kurangnya diterima dengan syarat. Tapi yang penting kita nakkan diterima tu. Okay? Faham semua tak? Saya memang sangat risau. Sebab saya memang sangat risau sebab nanti pelajar akan tak kecukupan masa untuk buat chapter 4. Jadi bila tak cukup masa tu awak akan buat macam tu sajalah. Buat dengan tak kurang tepat, banyak mistake here and there. Okay, Ain. Next, ada lagi soalan? Okay, tak ada? Doktor, saya nak tanya. Ya? Untuk Gantt chart kan doktor, tempoh dia tarikh mula dengan tarikh akhir tu depend pada kita kan? Tapi dia dalam ni, dia dalam Julai ni lah, Ogos, September ni sampai habis sem depan, sem 2 iaitu Jun, Julai macam tu lah lebih kurang. Okay, so kalau let's say saya punya Gantt chart tu habis awal contoh in February, is that okay? Tak. Tak okay. Sebabnya di belakang Gantt chart tu sebenarnya 2 subjek, 2 semester. Jadi awak kena pandai main kat situ lah. Okay? Okay doktor, thank you. Gantt chart tu buat je, tapi kalau projek tu awak siapkan February is very much good. It's better. Okay. Tapi jarang lah dapat macam tu. Adalah 1/60 ke projek dia siap lebih awal. Saya ada seorang pernah last year, yes. During semester 2 degree project 2, masa nak masuk sebab dia memang buat waktu cuti, setiap kali cuti dia memang buat, dan bila masuk semester kedua, minggu pertama, minggu kedua tu sistem dia memang dah complete. Tinggal nak complete tu maksudnya objektif dah achieve. Bila dia dah siap tu, maka saya suruhlah dia buat benda lain untuk make up dia punya sistem, untuk improve lagi. So memang A plus sudah lah. Okay. Any more question? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, thank you again very much. I have 40 students now joining this session. I have record, so I will share the recording later. Okay.